Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Pelajaran Quran kita masih lagi dalam surah Al-Hajj ayat 19. Jadi malam ni kita baca ayat 19 sampai 25. Ayat 19 sampai 25. Jadi setiap kali kita nak tengok makna Quran, kita ambil pahala baca dulu dah. Dalam banyak-banyak kita berzikir, zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Katakanlah kalau kita duk mengati la ilaha illallah 1000, 2000, pahala dia banyak baca Quran. Zikir yang terbaik ialah baca Quran. Situ dah. Jadi dalam hadis Nabi sebut, setiap huruf yang kita sebut Al-Quran boleh 10 pahala. Dan Nabi kata, aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi maksudnya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalaulah pahala tu 10 setiap huruf, alif lam mim sudah jadi 30. Banyak tu pahala tu. Jadi kalau kita kata alif lam mim 30, Tuhan beri pahala. 30 gapo tak tahu, 30 riyal, 30 kuk ko, 30 dolar ko, 3 juta ko, kita tak tahu. Sebab tu nilai Allah SWT, pahala dia beri tentulah lebih pada dunia. Gitulah. Jadi kalau kita baca ni 5 ni ayat malam ni banyak lah tu. Hazaning tu 1, 2, 3, 4, 5 dah. 50. Tapi sebab pahala ni tidak nampak sepuluh pitih. Kalau nampak sepuluh pitih tu berkali tak berhentinya baca Quran. Hadani khasmani, buka buk tengok akaun, 150 dah boleh. Statik baca boleh 150, baca sikit lagi boleh 300, 500, 1000. Berkalinya pakat baca lah kalau nampak 10 pitih. Tapi hakikatnya lagu tu, cuma dia tak tunjuk lagi loan ni. Dia tak tunjuk lagi pahala hak kita duk buat loan ni. Bila boleh kita nampak? Masa nak mati. Dia tunjuk pahala Allah sakit sangat. Lepas tu rugi aku tak baca. Lepas rugi nak kata gapo munggu lepas dah. Betul tak? Semua kau boleh, kau banyak pahala. Baca dari semai. Sebab itulah kalau boleh kita hidup, kita jadikan budaya baca Quran. Baik, kita baca ni dah. Kita niat lalu. Misalnya kalau kita nak baca Quran, niat nak ke pahala ni dah. Nak belajar tu boleh pahala. Niat molek. Sebab innamal a'mal bin niat. Setiap amal tu bergantung ke niat. Sebab tu jangan duk malah nak baca. Ni kalau kita suruh baca ramai-ramai, buka mula. Lepas tu duk tengok lambat habis. Tak cakap pasal ayat. Padahal pahala kita tu tak. Nampak tak? Nampak tak benda yang kita tak nampak? Nampak ke tak benda yang kita tak nampak? Okey. Baca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani qasmani iqtasamu fi rabbihim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب
من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد Ni bila bagi dua jumpa dengan alif lam, kita kena sebut huruf nun seperti anil. Tak ada huruf nun tapi dia bunyi nun sebab ada bagi dua. anil akifu fihi wal bad. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
Itulah dia daripada ayat 19 sampai kepada 25. 7 ayat dah tu. Kita nak tengok terjemah dia. Hadzani qasmani iqtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ini ayat dia ayat deritanya orang kafir dalam neraka. Inilah dua golongan. Dua golongan makna orang mukmin dengan orang kafir yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Orang Islam kata Tuhan ni Allah. Tuhan ni satu. Yang wajib disembah hanya Allah. Jangan bersyirik, jangan cari Tuhan lain. Orang kafir dia kata dok. Jadi duk balah duduk kelidah tu antara orang mukmin dan orang kafir pakai amak. Jadi Tuhan cerita ni, dua golongan mukmin dengan kafir duk balah kehnya nak netu siapa Tuhan. Maka orang-orang yang kafir tentulah betul orang mukmin. Jadi apa sudah kepada orang kafir ni Tuhan sebut orang kafir ni disediakan untuknya, untuk mereka pakaian dari api neraka. Usah dah lah masuk dalam neraka panas pakaian tu sauk baju api. Baju api, kalau baju besi pun panas kena api. Tak boleh nak gambar kita ni. Gerung kita dengar, tak ada. Allah, ya Allah. Kadang-kadang mikir, tak boleh nak fikir. Kadang-kadang kena berhenti mikir. Kalau kita duk mikir, Allah, hazaknya orang dalam neraka. Serabut tak boleh mikir. Takut kita dah. Jadi kalau kita berasa takut tu makna kita ada iman. Kalau orang kerah ke royak neraka ke satu tu ada buat maksiat tak hira. Padahalnya kalau tengok dia sakit atas dunia, sakit pada sikit pergi cari panadol dak. Geliak sikit pergi cari tok bomo beru, tak sedap duduk. Selsemua sikit popeng pergi hospital. Gapo dia nak royak tu tak sedapnya masa duk atas dunia. Tapi tak sedap tu taklah menarak seksa begitu mo. Kalau setara tak sedap begitu kita cari obat dah, kita cuba nak selesai hak tak sedap. Cuba mikir dalam neraka. Tak? Allahu Rabbi. Pakaian daripada api neraka. Dahlah pakaian duduk daripada neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dicurahkan atas kepala mereka air panah yang menggelegak. Pakai cucu. Jadi makna dia panggil. Seksa bertambah seksa, tambah lagi. Allahu Rabbi. Kita tak bulu dengan. Macam mana tak? Kena reti takut ketik ke neraka. Sebab itulah kita masuk hak lepas-lepas dah masa jahil meluduk buat maksiat gapo kan. Kita taubat. Kalau lo ni buat juga ke bodoh lah. Orang yang bodoh ialah orang yang menyebabkan dia masuk neraka. Walaupun dia berasa cerdik atas dunia, ngaji pandai, politik tinggi, muslihat dia luah, pengaruh ramai, jadi orang hebat, jadi orang bisa atas dunia. Tapi kalau masuk neraka orang panggil bodoh. Dia sendiri ngaku dia bodoh. Dalam di akhirat seksa, puak-puak orang yang masuk neraka ni dia ngaku dia bodoh. Dalam surah Al-Mulk, surah Tabah kita duk baca sokmo tu, dia kata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu." Kalau sekiranya aku ni dengar kata masa atas dunia dulu, au naqilu, kalau aku ni mikir ada otak. Ada otak ni mana cerdik lah. Kalau aku cerdik, naqilu, aku cerdik, pakai otak. Tapi tak ada arwah masa atas dunia dulu aku bodoh. Tak dia ngaku dia bodoh. Kalau aku cerdik, kalau aku tidak bodoh, kalau aku guna otak, aku dengar kata, ma kunna fi ashabis sa'id, tidaklah aku ni duduk masuk dalam neraka sa'id. Nah. Allah, aku atas dunia mula hebat aku cerdik, ahli politik ya hebat, orang takut berlaku kat aku. Pengaruh aku ramai. Aku kecek je orang terpukau dengar berlaku dak. Tapi ternyata hari ni aku bodoh. Kalau sekiranya aku ni nasma'u, aku dengar ayat-ayat Allah,
aku dengar nasihat orang, au naqilu, kalau aku ni mikir pakai otak, aku cerdik, aku berakal, dia mengaku dia tak ada akal, tidak akil balik, ma kunna fi ashabis sa'id, nescaya tidaklah aku ni jadi penghuni neraka. Nampak tak? Jadi kita dalam perjuangan kita tidak akan berjaya atas dunia, tak berjaya. Orang berjaya, orang boleh lepas daripada neraka masuk syurga. Itu yang berjayanya. Ya, orang berjaya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang lepas daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya. Tu ukuran berjaya. Bukan berjaya pah periksa nego pandai urus tadbir. Itu orang panggil pandai sementara, berjaya sementara. Berjaya sungguh duduk mana? Selamat daripada api neraka. Tak? Ni matlamat hidup kita. Okey. Ulasan. Mengikut hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabari dan lainnya, cerita tadi dia disebut orang mukmin dengan orang kafir bertengkar ni. Orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi telah bertengkar. Ni dia panggil asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ni kerana orang mukmin dengan orang Yahudi duduk baluh. Kata orang-orang Yahudi, kami lebih utama di sisi Allah daripada kamu. Dan kitab kami lebih lama daripada kitab kamu. Dan Nabi kami lebih dulu diutuskan daripada Nabi kamu. Dia main ukuran tu. Benar dia sungguh lah. Kami lebih utama daripada kamu, hei orang Islam. Sebab apa? Kitab kami, kitab Taurat. Al-Quran ni turun lepas Injil dah. Betul juga adik dia dah. Dia pakai sipit tu. Turun Taurat dulu ke Nabi Musa. Lepas tu turun Injil ke Nabi Isa. Barulah turun Al-Quran kepada Nabimu, Nabi Muhammad. Betul tak betul? Betul. Tapi kita tidak nak ukur situ. Ukuran kitanya semua kitab-kitab. Kitab Taurat pun betul. Kitab Injil pun betul. Lepas tu apa yang kita tidak pakai Taurat dengan Injil? Sebabnya dalam Taurat, dalam Injil tu sebut lepas pada ni akan lahir Nabi akhir zaman nama Muhammad. Maka mu kena turut dia. Kena berhentilah duk turut Taurat dengan Injil. Nampak tak? Kalau dia main lagu tu benar dia. Siapa dia dulu dia kata? Nabi Musa ke Nabi Muhammad dulu? Tentu benar dia. Tapi dulu tu bukan mestinya kena turut semua. Bila kita ajak suruh rojok kepada kitab Taurat dan kitab Injil, inilah orang Yahudi dengan Kristian ni, dia tak saya rojok. Bila tengok dalam Injil dia, tak ada sebut pun Isa anak Tuhan. Lepas tu mana Isa anak Tuhan tu diselewengkan oleh pendeta dia. Dia ajar muka lain ke orang Nasrani. Dalam kitab Injil tu dia sebut lagu mana Nabi Isa beribadat, Nabi Isa semayang, dia sebut dalam Injil dia meletakkan dahinya di atas tanah. Mana dia semayang lagu supaya kita juga. Cuma berapa rakaat tu tak tahulah, mungkin lagu lain dah. Orang Kristian ni semayang kau lagu tu. Dak. Kalau tengok di gereja dia bangun cacing pegang Bible juga, dia duk menyanyi. Lagi tengok dalam cerita. Dia pergi ibadat, dia nyanyi di gereja. Lepas kalau dia belik tengok dalam Injil dia, tak ada sebut pun Nabi Isa duduk menyanyi. Mana berlaku penyelewengannya? Inilah pendeta-pendeta. Tuk-tuk alim dia. Yang menyelewengkan ajaran. Baik. Dia kata betul akulah kata. Betul puak kami lah kata Yahudi, kerana Nabi dulu Nabi kami. Kitab dulu kitab kami, dia kata. Lalu dijawab oleh orang-orang mukmin, kamilah yang lebih berhak di sisi Allah. Kami beriman dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Nabi kamu. Dia jawab lagu tu.
Betul, kami bukan berimej kat Nabi Muhammad. Kami iktiraf juga Nabi Musa juga Rasul. Jadi kafir lah kalau kami tak percaya ke Nabi Musa. Tapi percaya bukan mestinya ikut syariat dia. Kita ikut akidah yang sama. Ni kena ingat Nabi-Nabi membawa ajaran yang sama dari segi akidah. Dari segi tauhid semuanya mengajak ani'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah bangkitkan setiap umat itu rasul. Gapo dia tugas rasul? Ani'budullah, mengajak supaya beriman kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala taghut. Taghut ni termasuk selain pada Allah, patung, berhala, sembah muka lain. Nabi Adam pun ajak umat dia supaya sembah Allah, jangan sembah muka lain. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, turun sampai ke Nabi Isa, semuanya membawa pakej yang sama, iaitu ajak supaya orang beriman kepada Allah, menjauhkan taghut. Dan itu juga ia disambung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Sepakat semua rasul. Tiba-tiba orang Kristian dia kata Isa tu anak Tuhan. Ini jadi kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata Tuhan itu 3 dalam 1. Sebab tu kalau kita kata Ashabul Kahfi itu Kristian, dia jadi masalah. Takut orang Kristian pergi faham Ashabul Kahfi itu mengiktiraf Isa anak Tuhan. Dah. Sedangkan Ashabul Kahfi itu tidak lagu tu dia tahu Nabi Isa. Nabi Isa dia tidak kata dia kat Nabi Isa kata ini Abdullah. Dalam Quran sebut tu aku ni ialah hamba Allah, bukan anak Allah. Nah sini dia punuh kali kita kata Ashabul Kahfi Kristian tu. Takut orang pergi faham Ashabul Kahfi supaya Kristian learning. Kristian lagu mana? Tuhan ni 3. Tuhan Ruhul Kudus, Nabi Isa. Kita Tuhan jadi punah situ. Tu titik kekufuran syirik dia ialah Tuhan ini 3. Baik. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul dia bawa pakej yang sama. Ani'budullah, ajak orang sembah Allah dan menjauhi taghut. Berbeza syariat. Ni kena ingat sama dah. Tauhid, akidah serupa. Tahu dah ni tak? Hak tak serupa syariat ibadat. Cara puasa Nabi lain tak serupa dengan cara puasa kita umat Nabi Muhammad. Sembahyang dia sembahyang lagu lain, kita sembahyang lagu lain. Tapi sama-sama sembahyang sembah Tuhan. Faham situ dah. Pas lagu mana umat Nabi Musa dulu sembahyang lagu mana? Kita tak tahu dah sebab kita tak kutip tanya, tak ada masa kita nak tahu Nabi Isa sembahyang lagu mana. Sebabnya hak belajar hak Nabi Muhammad pun tak cakap geti lagi dah. Tak habis-habis lagi ngaji bab sembahyang Nabi kita. Hak ni hak wajib kita kena tahu. Lepas tu Nabi Musa, Nabi Isa dia puasa lagu mana, tak payah tahulah. Tapi cuma kita kena ngaku dia juga buat ibadat. Ibadat cara dia tu Tuhan suruh masa dia. Bila mari Nabi lain hamus sembahyang pesen lain. Kalau nak kira tak serupa, umat Nabi Musa dengan umat Nabi Isa lain dah. Lain ke apa? Lain sembahyang puasa lain. Buat haji lain. Puasa lain. Sembahyang lain tak? Tapi buat haji ke, sembahyang ke, puasanya semuanya kerana Allah. Tapi cara lain. Mungkin buat dia puasa 2 bulan pun kita tak tahu. Mana kita tahu puasa Nabi lain, puasa juga. Tu dalam ayat disebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa ke atas kamu serupa dengan yang diwajibkan kepada umat-umat dulu. Mana Nabi dulu pada puasa. Pada puasa lagu mana 30 hari ke 60 hari, mana kita tahu. Lepas tu dah tak tahu, tak apa tak tahu, kita tak wajib tahu. Hak kita wajib tahu hak Nabi kita. Faham situ dah. Kalau orang kata Bapa kita tak kita tak turut orang Yahudi, artinya kita tak turut Nabi Musa. Tak. Kita kata Nabi Musa tu Nabi kita juga. Nabi Isa Nabi kita juga.
Sebab tu lah orang beriman ni dia jawab ke orang kafir, kalau mung terima Nabi Musa tapi mung tak terima Nabi Muhammad. Kita orang Islam ni kita terima Nabi Musa, kami beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami beriman juga dengan Nabi Nabi Isa, Nabi Musa. Boleh faham dah? Kamu beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah. Bukan kamu ni, kami ya. Mula-mula ni. Kami beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah. Beriman makna kita percaya. Kita percaya Tuhan menurunkan suhuf lain pada Taurat ini, suhufi Ibrahim wa Musa. Dia tak panggil kitab, dia panggil suhuf kepada Nabi Ibrahim, Nabi Syis dan nabi-nabi dulu. Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dulu. Kita percaya kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa iaitu Taurat. Kita percaya kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa iaitu Injil. Dan kita percaya, kita beriman dan kita beramal dengan kitab Al-Quran. Nak ulang sekali lagi, kita beza. Kita beriman dengan kitab Taurat, tapi kita tidak beramal dengan kitab Taurat. Kita beriman dengan kitab Injil, tapi kita tidak beramal dengan kitab Injil. Kita beriman dengan Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran. Itu beza. Bapa kita beriman saja kitab Taurat, kita tidak beramal. Bapa kita beriman saja dengan kitab Injil, kita tidak beramal dengan dia sebab perintah Tuhan lagu tu. Nampak tak? Jadi dia jawab, kami beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah, sedangkan kamu juga tahu akan kitab kami dan nabi kami, tetapi kemudiannya kamu telah meninggalkannya dan mengingkarinya disebabkan kamu dengki ni, kamu dengan kami tukar. Disebabkan kamu dengki. Mau tahu sangat Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Sebab apa? Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada sebut ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan mari lepas pada ni seorang nabi bernama Ahmad ataupun Muhammad. Tapi dia tak say pasal apa? Orang Yahudi dia menunggu-nunggu ketibaan nabi terakhir lepas Nabi Isa. Sebab dalam cadangnya dia, dalam angan-angan dia akan lahir zuriat Nabi Yaqub. Tiba-tiba turun zuriat Nabi Ismail. Kisahnya bukan waris dia. Faham tak? Bukan waris, bukan keturunan dia. Bila dia tengok, mari keturunan alik sana, alik Nabi Ismail, tak terima dia. Bila tak terima itulah dia beki kitab Injil dia tadi. Beki kitab Taurat, beki kitab Injil supaya umat dia, orang penganut dia tak jumpa cari. Jadi puak-puak Kristian dengan Yahudi dia tipu di padri dia je tu. Padri dia tahu sangat ni. Betul tak? Sebab tu Zaki naik ajak semua, mari kita tengok. Dia tak tengok. Kalau tengok jenis Zaki naik dia hafal. Dia hafal dalam Injil Taurat, dia boleh baca. Boleh nampak tak? Bapa dia tak terima Nabi Muhammad, so je deki pasal waris orang lain, anak keturunan lain, bukan titih kita. Mungkin Nabi Isa, belum pada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hak dulu pada tu tak. Start daripada Nabi Musa tu tak ada sahabat. Dia lepas Nabi Ismail tu kan. Jadi lepas Nabi Ismail, Ishak, Yaqub apa turun tu Nabi Ali ni belaka. Suk nampak sampai Sulaiman, Nabi Daud, Nabi gapo turun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Tiba-tiba mari Nabi Muhammad, mari alik Nabi Ismail. Faham tak? Hak tu dia marah, la ilaha illallah, nyenggelah begitu pula. Lepas tu lagu mana? Tak usah terima. Kita jangan terima, ni bukan Nabi ni. Padahal kitab kita ada sebut ni, beki. Sebab tu Tuhan sebut, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka kecelakaanlah bagi mereka yang menulis kitab-kitab dengan tangan mereka dan mereka berkata ini daripada Allah. Tuhan tuju ke situ dah. Celaka pokok Yahudi Nasrani, ia beki kitab dengan tangan mereka. Itu bukan cerita dongeng, Tuhan sendiri sebut. Celaka Yahudi dengan Nasrani kerana mereka beki kitab dengan tangan-tangan mereka. Boleh faham cerita tu dah? Okey. Maka turunlah ayat ini bila duk balah antara orang Islam dengan orang Yahudi tadi.
Ayat ni turun tak ni. Kemudian Allah menyebutkan kesudahan tiap-tiap golongan dan pembalasan yang bakal diterima. Orang-orang kafir itu disediakan bagi mereka neraka yang kita dengar dari ayat tadi, mengelilingi mereka seolah-olah baju yang mereka pakai meliputi seluruh tubuh badannya. Kepala mereka akan diserami dengan air panas yang mendidih. Ayat 20. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Allah. Ni, nak royak seksa neraka lagi. Yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Kulit hangus, berasa daga. Dia sedia minumnya. Minumnya ni pula, minumnya air panas yang gelegak. Dia minum, hancur lebuh habis tali perut. Lepas tu, sia balik. Ni kalau kita tengok, Allah, tak ada orang nak mikir ahli neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali hanguhnya kulit-kulit mereka ini digantikan dengan kulit yang lain supaya mereka merasa azab. Kalau atas dunia ni capuk dalam api hangus letung, tak ada dah. Habis riwayat dah ada. Ni dak hangus ceng hangus. Tubik kulit lain, hangung tumbuh kulit lain, dah bala dia boleh nak suruh sakit liyazukul azab. Bila kita dengar gini, gapo dia nak suruh reti takut ke neraka. Pada buat guna nak takut ke neraka, tu kena betul dengan ikhlas. Ikhlas guna start mula-mula lagi kena ikhlas. Biar kita ni beriman sungguh, beramal sungguh, ngaji biar sungguh, biar tentu amal ibadat kita tu terpakai kerja. Kalau terpakai kerja guana kalau kita tak ngaji, ni masalah. Tuhan nanti tengok seksa. Dia buat mari contoh tak depan mu nak buat amal ibadat gapo-gapo, aku buat mari contoh, tak mu tak boleh tiru dia kata. Kalau aku suruh mu buat ibadat, lepas tu aku tak royak cara-cara, boleh juga mu takwil aku. Tuhan, mu suruh aku buat ibadat, apa mu tak royak nak buat lagu nak? Dok. Aku bukan royak saja dengan Quran, aku buat mari contoh nak menasihat seorang duk depan mu. Siapa dia menasihat seorang ni? Nabi. Dah. Nabi. Mu nak sembahyang mu turut dia. Mu nak puasa mu turut dia. Mu nak berdoa mu turut dia. Mu nak selawat tanya dia. Mu nak berzikir tanya dia. Ni duk sebut somun. Tiba-tiba tak situ tu bab apa? Hak nak kau agama dah tak situ. Tak apa Nabi tak buat pun. Apa nak bagi tak apa. Ia nak enjok tu apa? Tak takut ke benda ni? Takut tak serupa dengan hak Nabi buat. Nak Tuhan dia terima amal ibadat kita 3 perkara kena ingat. Tak cukup 3 perkara tak sedut perasan seseorang. Nombor 1, kena buat ibadat serupa dengan Nabi. Nombor 2, cara kena betul. Tunduk bangun kena betul, kalau sembahyang bacaan kena betul, puasa apa kena betul. Dah. Kena ngaji. Nombor 3, niat ikhlas bukan kerana lain, kerana Allah. Cukup 3 perkara ni baru Tuhan bui pahala. Kita bimbing kalau tak cukup 3 perkara ni kita perasan seseorang. Sebab tu jangan marah kalau ada orang tegur amal ibadat kita. Bila orang ngaji tegur, mokcik, abang, pakda, tak betul lagu tu. Mu tahu mari mana kita ngaji lah, tengok kitab, tengok hadis Nabi. Sebab buat amal ibadat tak serupa dengan Nabi, boleh pedah lah seksa. Hak Nabi nya belah mana? Patut kita tanya. Ni kita dengar orang duk royak lagu ni, betul. Kita royak lagu tu aja kita semok, tak kata tak si semok. Tengok molek hak kita dengar orang royak zaman dulu tu serupa kau dengan Nabi. Tengok tak serupa, Nabi tak buat serupa hak. Mana buat serupa? Kena buat serupa Nabi lah. Sebab apa? Ni jumpa dengan neraka ni kita ni. Tak kena cara. Baik tak? Biar kita ni reti takut, biar reti cemak. Sebab buat amal ibadat ni sekali tak ada lolo, tak boleh cuk kelik. Tahu bila terpakai kerja, tak terpakai kerja amalan kita, nak mati.
Masa nak cabut nyawa tu, malaikat mari dendek. Oh, aku semaya tok betul, aku zikir tok betul, aku berdoa tok serupa dengan Nabi. Lepas tu yang tanya, apa yang mu tak boleh turut Nabi? Ada dia sebut dalam satu hadis, ni ayat terjemuh. Semuanya kita duduk di akhirat nanti boleh minum kolam Kausar. Nampak tak? Nak masuk syurga kena minum air kolam Kausar. Kelebihan kita bila umat Nabi Muhammad boleh minum air kolam Kausar. Dia sebut kolamnya luah, pakak cebok dengan gayung belaka. Bila kita minum kita tidak akan dahaga sampai bila-bila. Ada satu kumpulan yang dia sebut mari berjujur, mari nak minum air. Orang lain minum belaka, ada satu kumpulan yang mari minum. Bila dia sapa dekat dengan kolam, malaikat hamba dia. Malaikat hamba dia, Nabi tahu. Nabi kata ke malaikat, bapa hamba dia umat aku. Faham tak? Bapa Muhammad ni umat aku. Malaikat jawab ke Nabi, betul umatmu Muhammad, tetapi mu tahu tak lagu mana dia buat amal ibadat lepas mu mati? Dia bersemaya tidak serupa dengan hakmu. Dia berzikir tidak serupa dengan mu. Dia selawat tidak serupa dengan hak mu ajar. Tak? Dia buat dengan suka-suka. Tengok orang buat dia buat, tak serupa dengan mu. Walaupun umat mu. Nampak tak? Pak Nabi jawab gua no. Nabi tak kata, biarlah maaf-maaf lah ke dia. Tak. Nabi kata, belah ni, tolong hamba biar jauh. Nabi kata. Jadi Nabi pun naik angin, jadi backing bila orang buat tak serupa dengan dia. Gapo nak royak. Itulah mustahaknya kita kena semok amalan kita serupa dengan Nabi. Pas nak semok lagu mana? Tu kena ngajinya. Mari tanya khabar, orang ngaji dia baca hadis. Sebab hadis-hadis tu baru hak Nabi. Jangan dengar hak pokcik tu royak pada ni, royak takut dia ambil benda terkoksi. Kalau orang ngaji hadis dia boleh royak ni hadis Bukhari, hadis Muslim, kitab ni ada. Biar orang panggil ada surat cap. Kita ngaji ni biar ada surat cap. Jangan mari dengar hak mulut lidah tak betul lah hak royak. Faham? Air mendidih itu, dia royak popok neraka. Hak kita duk gerung sangat ni, akan melecurkan segala isi perut mereka dan kulit mereka terbakar. Kalau api atas dunia, orang pun tak tahan dah. Ni api neraka. 1000 tahun dia duk bakar. Api duk perangak. Saya nak bakar. Ayat 21. Masuk isu ada 2 minit. Walahum maqami'u min hadid. Dan bagi mereka disediakan cemeti rata wak-wak piak daripada besi. Duduk dalam neraka tu kira api saja pun seksa dah. Nak suruh seksa lagi piak rata nak bodoh. Allah. Begitu moleh. Kita kata malaikat tak siang ke tak ada. Dia tak ada perut pedas apa kita. Dia buat nganying dengan malaikat. Ni depan dia akan royak. Rasalah mu. Masa muda atas dunia samsing sangat. Mu rasalah azab hari ni. Malaikat kata gitu. Dia tak siang ke abuk kelih. Wah, duk melawan. Dia tolong tembok. Dah. Dia tak ada belah siang apa kita. Mereka diseksa dengan disebab memakai cemeti daripada besi yang akan mengenai kepala dan muka mereka dan direntak sekuat-kuatnya bila mereka hendak melarikan diri. Nampak nak lari, dia senyuh mari pula. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu azabal hari. Setiap kali, bukan kami tu selalu heja semua. Setiap kali mereka hendak melarikan diri, duduk dalam neraka, moga seksa, nak lari dah. Tu tabiat manusia, menatang pun kalau kita repuk dia lari, dia tengok api kan. Ayam lari dah. Ada ayam hunggar ke api. Dia nak lari di dalamnya kerana kesengsaraan. Tengok dia gambar ahli neraka. Bila nak lari akan dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan, ni yang sebut tadi ni. Bila nak larinya senyuh kelik ke malaikat, malaikat kata pula, rasakanlah seksaan yang membakar pada dengan mukamu. Ni kata tadi malaikat ni dia tak ada orang siang dia.
Setiap kali mereka mencuba hendak melarikan diri atau keluar dari neraka Jahannam disebabkan tidak tahan azab, maka mereka ditarik masuk kembali ke dalamnya dan dibelasah dengan cemeti yang dibuat daripada besi, dan semasa itulah mereka akan mengatakan, rasalah seksaan api neraka yang membakar isi perutmu. Kau sakit jiwa. Salah satu daripada amalan untuk jauhkan daripada neraka ialah semaya malam. Hadis-hadis ada menyebut walaupun banyak. Ni nak royak. Boleh menjauhkan diri daripada api neraka ialah semaya malam, semaya tahajud. Sikit kena buat lah. Sebab kita takut bunyi neraka. So lagi. Ummul Habibah bini Nabi, isteri Nabi. Dia dengar Nabi kata, siapa dia yang sembahyang zuhur sunat zuhur qabliyah 4 rakaat dan selepasnya 4 rakaat. Hak muakkad dia 2 aja, okey. Sunat muakkad lepas ban zuhur sebelum orang sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat dah. Itu muakkad. Tapi Nabi tambah ekstra tambahan. Nabi kata sesiapa yang sembahyang 4 rakaat, sama ada dia buat 4 derek pakai salam macam zuhur kau, ataupun dia sembahyang 2, dia beri salam, dia sembahyang pula 2. Lepas tu sembahyang zuhur, lepas sembahyang fardu zuhur tu beri lepas wirid gapo semua sekali, dia sembahyang pula sunat 4 rakaat pula. Jadi 8 lah. Faham kan 4 sebelum dan 4 selepas. 2 ataupun 4 boleh pilih. Nak pakai derek buat 4 rakaat pun boleh, nak buat 2 pun boleh. Sembahyang gapo sat ni? Sembahyang zuhur. Nabi kata siapa dia amal hok ni dijauhkan daripada neraka. Ummul Habibah sat ni bini dia, bila dia dengar tu Nabi mati dah masa tu, dia royak ke sahabat, start daripada Nabi royak sampai hari ni aku tak tinggal sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Nampak tak? Tu tips nak jauh daripada neraka. Letih sikit, malas sikit, kalau ingat gerung kau neraka, patut buat tak? Kau guna. Tapi masa kita duduk segar-segar ni, tengok gitu-gitu tak? Tak, betul tak? Kita duduk capur lorak, capur gaduh orang panggil. Kalau kita gaduh nak kuat, mana mustahak dengan nak selamat api neraka. Kalau sekiranya neraka tu tunjuk depan kita tak ada benda lain tak? Hak lorak nak pergi kedah, hak lorak nak ambil gotu, nak makan pun tak berasa takut dia kalau tengok neraka lulu. Tak ada arah, tak nampak tak? Lulu neraka duduk depan kita. Cara mu nak jauhkan pada api neraka ni, buat amalan tadi. Lagu mana kalau kita ada neraka tunjuk depan kita? Kira tak buat muka lain tak? Takut pilih kau neraka selalu. Kalau ada selalu nak buat lalu tak? Duk tunggu-tunggu bila zuhur. Kau mana tak? Tapi apa kita tidak seru lagu tu? Itulah masalah kita. Kita tidak seru lagu tu sebabnya capu di iblis. Iblis tiup di telinga. Alah, biar kat dulu. Esok hari tak serak lagi hari ni. Berasa nak sembahyang 4 rakaat zuhur tu sebelum dengan selepas tu. Allahnya ada, esok tak ada mati lagi. Buat esok lah dia kata. Dah. Dia tiup di telinga. Iblis pandai tak? Dah. Kalau kita berasa nak buat satu amal ibadat, dia main royak. Buat ibadat, kalau mungkin buat tu orang tengok mu jadi riak, dia kata. Bila riak tak ada pahala, dia kata. Buat kerana nak tunjuk kau. Tak serak lah dia kata. Jadi riak kan. Kita duduk berasa nak sembahyang sunat ikhlas kita. Orang lain tak sembahyang belakang kita. Kita berbang. Mu seorang sembahyang. Orang duduk kelih mu tu. Sudah riak mu. Riak berdosa dia kata. Tengok. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita tinggal buat satu amalan kerana takut riak adalah riak. Bagaimana bila kita mari lagu tu kita lawan lalu cara ke iblis buat. Nampak tak? Orang yang ikhlas ialah orang yang tidak cara gapo-gapo, dia cara buat amalan. Situ dah. Jadi ayat 23 ni sambung minggu depan lah, sebab ni start cerita